Dilarang merokok nih, hati-hati Inilah kalau ke perkembangan Malaysia yang baru tuh. kami terima di mana bermula 1 Januari 2025, premis dobi dan bangunan tempat kerja termasuk sektor kerajaan serta swasta digezetkan sebagai kawasan baru larangan merokok. Selain dua kawasan itu, tempat lain yang disenaraikan ialah pusat hiburan atau teater, kecuali kasino, kawasan hospital atau klinik, lift atau tandas awam, tempat makan serta kedai berhawa dingin. Tambahan tempat larangan merokok itu menjadikan keseluruhan 28 kawasan digezetkan menerusi Akta Kawalan Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Di bawah persatuan itu tidak lagi menjual rokok. Wah, Saya rasa daripada luar lebih biasa. 12,000 rangkaian restoran tadi ini, saya ingat hampir 40% sekarang ni tak ada. Maka tengok macam Azra ni ya, tadi bawa dapat Datuk Seri bagi juga satu surat penghargaan kerana tidak menjual rokok. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama Kuriski tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Wah, ini perundang-undangan di negara Malaysia makin ketat ya. Kira-kira ada undang-undang baru apa lagi nih? Ini bagus nih salah satunya nih. Langsung aja kita nonton ya videonya. 1, 2, 3. Oh, dilarang merokok nih, hati-hati kalau ke Malaysia yang baru tuh. kami terima di mana bermula 1 Januari 2025, premis dobi dan bangunan tempat kerja termasuk sektor kerajaan serta swasta digezetkan sebagai kawasan baru larangan merokok. Selain dua kawasan itu, tempat lain yang disenaraikan ialah pusat hiburan atau teater, kecuali kasino, kawasan hospital atau klinik, lift atau tandas awam, tempat makan serta kedai berhawa dingin. Tambahan tempat larangan merokok itu menjadikan keseluruhan 28 kawasan digezetkan menerusi Akta Kawalan Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Menteri Kesihatan Ya bagus juga ya, bener kayak Datuk Seri gitu. Dr. Zulkifli Ahmad Menurut aku ya. penguatkuasaan kawasan baru itu akan dibuat secara berfasa dan memberi tempoh 3 bulan kepada premis berkenaan sebelum penguatkuasaan dilaksanakan. Asapnya Individu ya yang Allah. didapati bersalah merokok atau menggunakan produk merokok di kawasan larangan itu akan dikenakan denda maksimum sebanyak RM5,000. Turut dilarang serta-merta apa jua bentuk iklan, promosi dan tajaan semua jenis produk rokok yang menyasarkan kanak-kanak dan remaja. Beliau berkata demikian selepas sesi taklimat Akta 852 kepada media pada Jumaat. Bagus ya, iyalah kan merokok juga merusak kesehatan. Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia atau PRESMA mengesyorkan semua premis makanan naungannya agar tidak lagi menjual rokok di premis mereka. Presidennya Datuk Jawahar Ali Taib Khan berkata, setakat ini lebih 40% daripada 12,000 premis di bawah persatuan itu tidak lagi menjual rokok. Wah, Saya rasa daripada luar lebih biasa. 12,000 rangkaian restoran tadi ini, saya ingat hampir 40% sekarang ni tak ada. Maka tengok macam Azra ni ya, tadi bawa dapat Datuk Seri bagi juga satu surat penghargaan kerana tidak menjual rokok. Nah, ini saya rasa satu Bagus. hala tuju yang baiklah dalam industri makanan ni. Dah kita dah, kalau boleh lah perumpamaan macam ni ya, kalau kita kata liquor halal haram. Kalau zaman-zaman dulu tu ada kat kedai-kedai yang masih jual apa kasbah apa semua, sekarang ni dah tak ada dah. Dan kalau boleh di restoran ni, kalau nakkan semuanya halal, rokok ni mungkin terhindarkanlah dalam masa terdekat ni. Walaupun larangan merokok di kedai makan dan tempat awam telah berkuat kuasa sejak tahun 2019, namun masih ada lagi yang ingkar dengan larangan ini. Ini adalah satu perkara yang sebenarnya tidak bertanggungjawab dan sebenarnya damn selfish. Sejak beberapa bulan yang lepas, KKM telah meningkatkan penguatkuasaan dan menjalankan operasi mencari dan mendenda perokok yang degil yang merokok atau vape di kawasan bebas rokok. Sejak sebulan yang lepas, 2,874 kompaun telah dikeluarkan. Ini termasuk kepada perokok, kepada premis yang gagal mempamerkan tanda larangan merokok dan juga lain-lain yang melanggar peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Penguatkuasaan akan terus dijalankan dan dipertingkatkan selaras dengan rancangan kerajaan untuk mengharamkan rokok, vape dan semua alat merokok kepada golongan yang lahir selepas tahun 2005.
Cadangan Generational Endgame ini tujuannya adalah untuk mewujudkan generasi baru Malaysia yang bebas daripada perbuatan merokok pada masa yang akan datang. Bagus. Saya pun baru saja terima memorandum daripada beberapa NGO yang menyokong Generational Endgame ini. Bagi yang lahir selepas 25 dan sudah menjadi penagih nikotin, KKM juga akan hebatkan lagi program berhenti merokok seperti Jom Quit. Info lanjut boleh didapati di jomquit.com. But back to behavior yang selfish ni. Janganlah merokok di tempat awam. Jangan pentingkan diri. Fikirkan orang di sekeliling, terutamanya kanak-kanak. Iya. If it says no smoking, just don't smoke. Terima kasih. Ustadz Azhar Idrus. Kalau kita tak rasa benda tu tak mudarat, dia masuk. Tapi kalau time tu fatwa katakan rokok tak haram, mana kita kena ikut? Okey. Dia kata dengar saya cakap dalam video, saya kata rokok, isap rokok kalau kita tak rasa mudarat tak haram, makruh. Salah tu. Yang betulnya begini. Yang saya duk khabar semua hukum rokok ada dua. Pertama haram, kedua makruh. Faham lagi? Bila haram hisap rokok, bila kita hisap rokok, rokok itu membahayakan kesihatan kita. Itu fatwa haram. Kerana kaedah wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja merosakkan diri kamu sendiri. Faham? Bukan nanti rasa, bukan kita rasa. Faham? Merosakkan kesihatan ni tak perlu kita rasa. Nah, dia pada adi, pada adat dan membahayakan, maka dikira haram dah. Okey? Kat mana pula makruhnya? Kata ulama fiqh, jika dia hisap rokok, rokok tu bukan rokok lain. Rokok lain haram. Rokok tu dia jenis bakar dan dia hisap. Bila dia hisap, benda ni kajiannya daripada pakar tidak membahayakan kesihatan. Kalau ada rokok macam tu, makruh. Kenapa? Makruh kerana membakar wang. Beli 3 riyal, 4 riyal bakar buang. Tidak ada faedah. Situ makruh. Kerana kaedah kita membazir harta sendiri makruh, membazir harta orang haram. Ambil wuduk 4 kali di rumah makruh, ambil wuduk 4 kali di surau haram. Kenapa? Kerana membazir harta wakaf. Okey. Jadi kalaulah maknanya kita ni isap rokok, tak, jenis rokok tu memang tak membahayakan kesihatan. Kata doktor ni tak bahaya, bang, boleh asap saja je lah. Maka hukumnya makruh. Faham? Kalau kita beli. Faham lagi? Tapi bila ada fatwa haram, macam mana dengan kita? Faham? Itu soalan dia. Soalannya kita boleh beramal dengan apa yang kita lalui. Adapun kita sebagai melampaikan kepada orang lain, wajib dengan apa yang difatwakan. Berarti syarak ikut hukum fatwa. Hukum sendirian bab lain. Berarti orang khusus ada hukum-hukum tertentu bagi orang berwasir dan sebagainya. Fatwa memang fatwa mazhab mutamak, tak sah dah dia semayang. Tapi bagi dia beramal dengan serau kau yang dhaif boleh. Lepas tu kita tahu kau muqabil. Kita boleh beramal kaum muqabil. Pendapat yang muktamad dipatwakan oleh mufti contohnya. Tak, hukumnya batal. Tak, tapi dia ikut pendapat yang dhaif dalam mazhab tak batal. Boleh, tapi tidak dipatwakan. Faham? Faham Ustadz. Nah itu tadi ya teman-teman ya. Untuk aku pribadi sih ya, karena memang lahir di keluarga yang tidak perokok sama sekali gitu ya. Hidup di kalangan yang tidak merokok, tiba-tiba keluar dari rumah di tempat umum ada orang merokok, ya Allah. Rasanya tuh kayak mau kabur aja dari situ, udah kayak mau pergi aja ya. Pernah gitu ya di sini di Indonesia, kalau di kota-kota kecil nggak ada loh namanya larangan merokok. Kita ya kalau tinggal di Indonesia itu ngerokok kayaknya bebas-bebas aja deh ya. Mungkin yang nggak boleh ngerokok karena ruangan AC gitu doang udah gitu ya. Kecuali mungkin di kota-kota besar kayak di Jakarta gitu ya. Ada peraturannya gitu ya. Tapi kalau di kota-kota kecil gitu ya biasa-biasa aja gitu ya teman-teman. Ngerokok di mana-mana, di tempat umum, di jalanan, di tempat makan. Aduh, kadang heran juga di tempat yang ramai perokok seperti itu, padahal diri kita pun nggak pernah namanya kena asap rokok. Jadi sekalinya kena tuh udah bisa bersin-bersin, bisa langsung tenggorokan sakit. Teman-teman banyak aja yang udah kena kayak gitu tuh. Ya itulah pesan untuk para perokok. Jadi misalkan kalau mau ngerokok ya jauh-jauhlah dari orang lain gitu ya. Kasihan orang-orang yang kena asapnya gitu kan. Apalagi untuk anak-anak kecil itu sangat berbahaya sekali. Dan ini luar biasanya negara Malaysia membuat undang-undang seperti ini. Ini sih sangat-sangat luar biasa ya. Ini terbaik apalagi untuk kelangsungan generasi muda bangsa gitu ya. Supaya itu tadi gitu kan. Anak-anak generasi muda bangsa itu sehat-sehat semua tanpa asap rokok
itu tadi ya, luar biasa sih menurut aku perundang-undangan yang baru ini dari negara Malaysia tentu saja. Bagaimana komentar dari teman-teman semua? Dan menurut aku luar biasa negara Malaysia ini membuat perundang-undangan baru seperti ini ya. Jadi kan ini sebagai rakyat Malaysia harus patuh dengan perundang-undangan ini ya. Terlebihnya untuk para pendatang nih ya, kalau nggak mau kena saman harus ikuti peraturan di negara tersebut, ini terkhususnya di negara Malaysia. Luar biasa sih menurut aku ya, ini untuk meneruskan generasi muda bangsa yang sehat, bebas dari asap rokok. Ini terbaik sih menurut aku ya, hal seperti ini. Keren Malaysia, keren. Luar biasa. Oke teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, next time, bye.